Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Jessica. Cik Azmi. Hai Zaidel. Intan. Hai. Intan. Intan ke washroom. Intan washroom. Puan Syida. Sorry, nak mencari mic. Ya saya? Ada. Ada. Okey, kita sambung. Ya, kita terus sampai 12:30 ya. Okey. Okey, jadi kita kena sekali lagi saya ulang ya. Jadi untuk pengiraan ini kita perlu memasukkan segala kos yang berkaitan dengan projek kita. Semua kos yang berkaitan kita masukkan supaya kita tidak salah membuat pengiraan nanti ya. Takut nanti ada kos besar yang kita terlupa tak masuk, kita buat pilihan yang salah, rupanya ada kos besar yang kita tak kira. Kalau kita ambil kira mungkin kita tak pilih projek itu. Contohnya lah ya, jadi kita perlu mengenal pasti kos-kos yang berkaitan dan memasukkan semuanya dalam pengiraan kita. Baik. Seterusnya pula berkaitan dengan tempoh bayar balik dalam bahasa Inggeris sebagai payback period. Payback period tempoh kita mendapat pulangan ataupun modal kita dipulangkan kembali kepada kita. Okay, saya suka buat contoh yang ini. Ya. Jadi katakan kita diminta untuk mengira tempoh bayar balik pembelian kenderaan. Katakan jabatan sedang membuat pertimbangan nak membeli antara kenderaan A dan kenderaan B. Ada dua kenderaan yang dia nak beli A ataupun B. Kedua-dua harga kenderaan sama saja, 100,000. Ya. Jadi kita nak buat pengiraan yang macam mana sekarang ni? Okey, jadi kita boleh menggunakan kriteria tempoh bayar balik. Okey, macam mana nak mengira tempoh bayar balik ni? Ya. Jadi kita buat perbandingan dengan jumlah sewa yang kita perlu bayar jika kita menyewa kenderaan itu. Jika kita tak beli, kita sewa. Jadi kalau kita sewa, berapa sewanya? Itu maksud saya. Jadi kalau kita menyewa, berapakah jumlah sewaannya? Itu kita adalah perbandingan kita. Jadi kalau kita beli, maka kita jimat sewa. Jika kita tak beli, kita kena bayar sewa. Ya. Okey, jadi untuk pengiraan yang ini, projek yang ini, saya sengaja meletakkan harga sewaan yang sama iaitu 20,000, 20,000, 20,000 setahun untuk 5 tahun. Okey, jadi kita boleh mengira kumulatifnya 20,000. Nampak saya tulis ni, campur lagi 20,000, 40,000. Pula 60,000. Yang ini 80,000. Yang ini 100,000. Yes. Jadi maksudnya tempoh bayar baliknya adalah selama 5 tahun. 5 tahun kita jimat 100,000, maksudnya dapatlah balik modal kita. Ya. Itu 5 tahun tempoh bayar balik. Okey, kita tengok pula. Oh, yang ini 25,000 kenderaan B. Jadi ini 25,000. 50. Ni 50, silap lah. 50. 50. Yang ini ada 75. Yang ini adalah 100. Yang ini 125,000 ni. Ya. Jadi kita tengok sekarang bayaran baliknya adalah pada tahun yang keempat. Jadi 4 tahun. 4 tahun ya. Bukannya 5 tahun tapi 4 tahun. Jadi kalau kita buat ranking dia, jadi yang ini adalah yang kedua, kenderaan A adalah ranking kedua, kenderaan B adalah ranking yang pertama. Nampak ni? Jadi
kalau kita nak membeli berdasarkan harga belian, sama saja. Kan? Dan kenderaan ni bukannya dalam bentuk return on investment, pulangan kepada pelaburan, kerana kita tidak menyewa kenderaan itu bagi sewa. Jadi kita tak dapat pendapatan. Jadi bila kita tak dapat pendapatan, kita tak gunakan kaedah mengira pulangan kepada pelaburan, tetapi kita mengira menggunakan kriteria tempoh bayar balik. Itu beza dia. Okey, kita tengok yang satu lagi. Okey, jadi yang ini pula kenderaan C dengan D. Itu, ini lain pula. Jadi harga belian dia RM60,000. Jadi jimat kumulatifnya kalau kita tidak membeli, kita perlu menyewa. Jadi kalau kita sudah beli, kita jimat kerana kita tak perlu nak bayar sewa. Ini RM12,000. Yang kedua ni RM24,000. Ketiga ni RM36,000. RM48,000. Yang ini adalah RM60,000. Tepat RM60,000. Jadi tempoh bayar balik yang ini adalah 5 tahun. 5 tahun. Ini lain pula. Yang ini kereta ni kalau kita tak beli, kita kena menyewa pada kadar RM2,000 sebulan, iaitu RM24,000 setahun. Jadi kumulatifnya dah RM24,000. RM24,000 ni dah jadi RM48,000 tahun kedua. Ini campur lagi 48 dah RM72,000. Dah lebih dah. Dah lebih tu. RM72,000, RM96,000. 96. 120. Ya, dari RM120,000. Jadi berapakah tempoh bayar balik dia? Jadi tempoh bayar baliknya 2 tahun. Berapa bulan ni? Kita ikut bulan. Ya. Jadi pada kadar RM24,000 bagi 12, RM2,000 sebulan. Jadi kita memerlukan untuk genap 60, kita perlu 12, kita perlukan 6 bulan. 6 bulan. Jadi 6 bulan, jadi bayar baliknya adalah pada 2 tahun setengah. Ya, 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Ini atau kita ni kita kata 60 bulan. Yang ini adalah 2 tahun 60, ni adalah 24, 30 bulan. 30 bulan. Dia ranking dia. Yang ini adalah kedua. Ini adalah yang pertama. Nampak? 2 tahun 6 bulan bersamaan dengan 30 bulan. Kerana ianya di antara 48 dengan 72. Ya, antara 48 dan juga 72. Mana? Okey, faham? Faham tak? Okey. Encik Sok faham Bolehlah. Bolehlah. Okey, bolehlah. Maka kalau bolehlah, minta tolong kira tempoh bayar balik untuk kenderaan E dan kenderaan F. Saya tunggu. RM120,000. E. 48. Berapa tahun? Puan Syida, tolong kira Puan Syida. 4 tahun. 120,000. 4 tahun lebih. Kejap. Kiralah 4 tahun berapa bulan tu. Tahun 2 bulan. 4 tahun berapa bulan Puan Syida? 4 tahun 11 bulan.
Washidah? Washidah berapa tadi? 4 tahun 2. 4 tahun 2. Lain-lain jawapan ni. Ha. Okey, Zidel. Berapa Zidel? Oh, 96. 4 tahun 2 bulan. Zidel 4 tahun berapa 2 bulan. lagi? 4,000. Ini bagaimana pula Jacinta? Intan, kira Intan. Betul lah, 4 tahun 2 bulan. Salah. 4 tahun 2 bulan. 96. Intan, kira Intan berapa? Jap. Ha. Jen cik, saya ada kerja jen cik. Oh, Empat kali Jacinta. 4 tahun 2 bulan. 4 tahun Betul lah 2 tu. bulan. Okey, kira 24. 48. 98, 96. 2. 48 campur 2, 72. 72. 96. Ni. 96. 96. 96. Okey, kalau 96 ni kalau campur lagi 24 120. terlebih. Itu 20. Terbalik itu. Jadi antara 4 tahun hingga 5 tahun. Jadi 24,000 setahun masuk 2,000 sebulan. 2,000 sebulan. Kalau kita nak 2,000 sebulan, kita tak cukup 4,000. Jadi maksudnya kita kena tambah 2 bulan lagi. Contohnya Tambah adalah 2 bulan. tahun 2 bulan. Itu cara kiranya. Okey. Kira pula kenderaan F. 4 tahun 1 bulan. Ya. 2 tahun 1 bulan. Pak Syida. 2 tahun 1 bulan. Ya, ya. 2 tahun 1 bulan. Lain-lain ni macam mana? Kira. Kira Ya, yang 2 lain-lain. tahun 2 tahun 1 bulan. 96 campur 4. 2 tahun 1 bulan. 4 lagi 2 tahun. Ya, 2 okey, betul. bulan. 48 Betul dan tak? atas. Okey, 48. 96. 66. Okey, ini dah memang dah terlepas dah ni. 134. 134 kan? Okey. Okey, jadi antara 2 tahun dengan 3 tahun pada kadar 144. 4,100. 44. Okey, betul. Jadi kadar duanya adalah kadarnya adalah 4,000. Kita akan berkumpul kami. Yang ada pergi meeting secara Zoom saja, bukan di sini. Okey, jadi pada kadar 4,000 sebulan. Tak cukup 1, tak cukup 4,000 jadi pada kadar 4,000 sebulan, maka kita tambah 1 bulan je lagi. Jadi yang paling betul tu adalah 2 tahun 1 bulan. Jadi kalau kita tengok 2 tahun 1 bulan, okey, 4 tahun 2 bulan, ini bersamaan dengan 4 tahun 48 bersamaan dengan 50 bulan. Yang ini bersamaan dengan 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan, 24 bulan, 25 bulan. 25 bulan. Okey, jadi ranking ni, yang ini adalah ranking yang kedua. Yang ini adalah ranking yang pertama. Ranking kedua dan ranking yang pertama. Jadi, kita juga boleh buat pemilihan ikut tempoh bayar balik yang mana yang lagi awal
tempohnya, lagi pendek tempohnya untuk kita dapat pulangan. Dapat dipulangkan kembali modal kita. Bukan pulangan, dipulangkan kembali modal kita. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Tak ada, okey. Okey, kalau tak ada soalan, saya pula nak bagi latihan kepada anda. Okey, saya nak bagi latihan. Ni boleh buat guna PowerPoint boleh, guna buat Excel pun boleh. Suka hati, nanti tunjukkan individual exercise buat sekarang. Okey, jadi katakan jabatan ingin membeli tanah. Okey, sebidang tanah jumlahnya, harganya, nilainya adalah 1 juta ringgit. Guna beli tanah ni untuk disewa dan jabatan bakal menerima sewaan RM60,000 setahun. Cukai tanahnya adalah pada kadar RM5,000 setahun. Okey. Jadi berapa pulangan pelaburan? Berapa pulangan pelaburan? Berapa pulangan pelaburan? Dan kemudiannya berapa pula pulangan, berapakah pula tempoh bayar balik? Tolong buat, nanti boleh present, saya nak tengok.
Okey, siap dah? Intan? Intan? Jesseta, Ya. siap dah? Belum. Belum. Belum lagi latihan pertama, belum lagi? Belum. Okey, saya tunggu lagi. Saya tunggu. Kemudian jawablah soalan tu, berapa pulangan pelaburan dan berapa tempoh bayar balik. Pulangan pelaburan tu 6.0%. Ha? Apa dia? Pulangan pelaburan mesti 6%. 6.0. Tu ke dia? Berapa? Buatlah guna Excel. Ah. Pulangan pelaburan saya dapat 5.5%. Ya. 6%. Ya. Okey, jadi harga beli adalah kecil pula ni sekejap ya. Harga belinya adalah 1 juta. Okey. Lepas tu cukai tanah. Cukai tanahnya memang tahunan. Okey, cukai tanahnya ada 5,000 setahun. Okey. Lepas tu ada pembelanjaan lain? Tidak ada pembelanjaan lain. Sewa. Okey. Pendapatannya dalam bentuk sewa. Sewa. Jadi ini pendapatan sewa. Pendapatan sewa. Ini pendapatan sewa ni. Okey. Adalah 60,000 setahun. 60,000 setahun. Cukai tanahnya ada 5,000. Jadi okey, jadi untung pulangan ni, keuntungan ataupun pulangan ya, keuntungan ya. Keuntungannya adalah berapa keuntungan dia? 5.5%. 60 55,000. tolak 5. Tolak 5 jadi 55,000 kan Oh, keuntungannya. oh. Yalah kira persennya. Okey, kejap dulu. Okey. Kita dapatkan tu dulu. Sabar. Kita dapatkan tu dulu. Lepas tu kita nak kira pula pulangan. Ya, pulangan pelaburan. Harga beli ni sama macam pelaburan lah. Okey. Pelaburan.
Okey, jadi pulangan pelaburan ni adalah kita ambil keuntungan bahagi dengan harga beli ataupun pelaburan. Dapat 0.55. 0.55 ni kalau kita tukar formatnya jadi peratus, 6%, 0.5%. Okey, jadi pulangan pelaburannya ada 5.5% setahun. Sama je. Sama je ya. Okey. Okey, yang itu yang pertama. Okey, jadi Tempoh bayar balik 18 ah, bulan. ha? 18 bulan? Ya, betul. 16 tahun 8 bulan. Berapa tahun ni? 16 tahun 8 bulan. Okey, jadi kita dapat dulu. Kita dapat dulu pulangan dia sebulan. Pulangan sebulan ya. Jadi pulangan setahun adalah 55,000. Okey, jadi pulangan sebulan. Pulangan sebulan adalah pulangan setahun dibagikan dengan 12. 12 bulan. Dapat 4583. Sebulan. Ketiga. Okey, ini sebulan. Okey. Jadi kita nak tahu berapa bulan dia perlu. Jadi 1 juta. Okey. Jadi tempoh bayar balik adalah 1 juta. 1 juta ni tadilah. Laporan kita 1 juta. Bahagi dengan pulangan sebulan. Jadi kita dapat 218 bulan. 1818. Bulan. 218 bulan. Jadi kalau kita nak tahu dalam 18 bulan. berapa bulan ni? Okey. 18 bulan. 18.18 bulan. 18 18 tahun. 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 Kita buat dulu. Siapa nama ya? Bulan 21 bulan 218. Kalau tahun adalah berapa tahun ni? 218. Okey, 218. 218 bahagi dengan 12. 12. Jadi ianya adalah 18.1677 tahun. Jadi 18 tahun lah, 18 tahun. Salah terbalik teh. 18 tahun. Saya nak tahu bulan dia berapa. 18 tahun. Nak tahu bulan dia berapa pula? Okey. Jadi nak tahu berapa bulan? Ya senang aja. 55 bagi dengan 1 juta. Kau dapat apa? Tak boleh. Ayo, Tak boleh. Kita nak tahu dulu sebulan dia nak senang kita tahu ke 55,000 bagi dengan 1 juta. nanti lebih tu. 55 tu lebih tu. Okey. Jadi pulangan sebulan dia bukan sebulan dia adalah 4,500 ya. Jadi kita dapat dah 18 tahun tapi berapa bulan pula kan? Ya, berapa bulan? Okey. Tadi saya tulis 218 ni saya gunakan ini terus. Okey, 18 tahun. Jadi nak tahu yang point 1818 ni berapa bulan ni? Okey. Jadi bulannya nak tahu berapa bulan? Okey, kita ambil yang point 1818 ni. Okey, point 0.1818 ni. Okey. Jadi kita ambil yang ini, kita kalikan dengan 12 bulan. Jadi dapat
Bagi 12. 2 tahun. Tak sampai sebulan, 2 hari je. Salah. Tiga. Jadi yang ini 0.18. kita kalikan dengan kita nak tahu dalam itu 0.18 tahun. Salah, saya pun salah ni. Kejap saya buang satu ni. Okey. Yang ini. Jadi 2 bulan. Jadi 18 tahun 2 bulan jawapan dia. Jadi tempoh bayar balik adalah samaan dengan 18 tahun 2 bulan. 2 bulan. Okey. Siapa dapat 18 tahun 2 bulan? Siapa dapat 18 tahun 2 bulan? Ada tak? Sama jawapan. Sama jawapan bagus. Sama jawapan bagus. Okey. Dapat. Dapat. Bagus. Dia tak kisahlah nak kira macam mana ke. Tapi jawapan dia adalah bayar balik dalam tempoh 18 tahun 2 bulan. Kau straight forward aja dia. Ya. Ya, tiap mau ngira macam tu memang cun. Apa dia, Sob? Ya. Apa dia, Sob? Saya buat straight forward aja. 1 juta kita bagi dengan apa? 55,000. Habis tu yang dapat 18 tu. boleh juga. Lepas tu yang hujung 18 tu macam mana dapat 2 bulan? Itulah kita bundakan. Kalau kita bundakan jadi 2 bulan tu. 18 tu. Tak. Itu 0.18 daripada 12 bulan. Tak sama tu. Jadi kita tak boleh bundakan jadi point 2 bukannya 2 bulan sebenarnya. Jadi kalau nak betul-betul tepat point 2 bukannya 2 bulan. Sebab yang bulan adalah 12. Yang point 2 ni per 10, 2 per 10. Jadi 2 per 10 daripada 12. Jadi kira-kira juga sebenarnya ya. Okey. Jadi yang itu yang pertama, siapa yang dapat jawapan, tahniah kepada anda. Ya, jadi kita boleh cuba pula yang kedua. Okey, latihan kita yang kedua. Okay, ini mudah, ni yang pertama. Okey, kita buat pula yang kedua. Yang ini beli bangunan pula. Okey, akhir sekali tolong jawab. Berapa tempoh bayar balik dan berapa pulangan pelaburan? Ni. Okey, jadi itu dia punya butiran-butiran dia. Berapa pulangan pelaburan dan juga berapa tempoh bayar balik.
Okey. Dah boleh jawab dah? Jap ya. Okey, saya tunggu. Okey, sudah? Intan dah? Ya. Ya, sudah. Siap. Nak tanyalah. Ha. Untuk baik pulih tu, dia macam mana Bila kita beli bangunan, kita kenalah baik pulih. Pelaburan lah ya. Ha. So dia pelaburan kan? Itu kita divide by 12 juta. Kita nak baik pulih bangunan tu kan. Kita repair bangunan tu. Ulangan tu saya dapat 1.9. Apa nanti saya tengok. Yang lain-lain ni dah siap belum? Yang lain-lain ni macam mana? Yang lain-lain ni bagaimana? Ulangan 1.88 lah, 1.9 lah lebih kurang. Ulangan, okey. Tempoh balik. Encik Usop. Dah buat dah? Tak dengar lah Encik Usop. Oh, betul lah. Nah, macam mana kira dah? Ya, kira Usop dah? Belum?
Belum. Okey, saya tunggu. Okey dah. Masuk. Saya kira dah masuk. Okey. Dah masuk. 64 bulan. 64 bulan tu berapa tahun? Berapa bulan? 64 tahun kan? 64 tahun. 64 tahun. 64 tahun. Okey. Uzub. Dapat juga. 64 tahun betul enggak? Dua lima kosong kosong. 11 225. Okey. 11 225 bisa bagi. Kan aku dapat 47 tahun dia. 47 tahun je. Betul ya? Ya. Okey, jadi mula sekali. Okey, jadi kita share pula ini. Okey, jadi pertama sekali
beli bangunan. Okey, beli bangunan. Jadi pelaburannya adalah 10 juta. 10 juta. Okey, jadi baik pulih bangunan, renovation apa semua tu kita masukkan sebagai pelaburan juga kerana ia menaikkan nilai bangunan itu kan. Ya, cantikkan bangunan kan. Okey, jadi itu baik pulih. Baik pulih 2 juta. 2 juta. Jadi jumlah pelaburan adalah 12 juta. Kita besarkan. Okey, 12 juta adalah jumlah pelaburan. Ada dah. Okey. Okey, jadi yang kedua pula adalah pendapatan. Pendapatan sewa. Jadi pendapatan sewanya dalam bentuk RM250 setahun. Setahun. RM250 tahunan. Okey, lepas tu pula kita ada perbelanjaan. Perbelanjaan. Jadi yang pertama tu adalah perbelanjaan dia dalam bentuk cukai tanah RM5,000. Cukai RM5,000. Cukai tanah RM5,000. Lepas tu cukai taksiran 10. RM10,000. Okey, nilai benar kita boleh dapat nantilah. Okey, RM10,000. Penyelenggaraan. RM10,000. Kos penyelenggaraan. Jadi kos penyelenggaraan tahunan ni adalah RM10,000 setahun. RM10,000 setahun. Okey. Jadi berapakah jumlah dia? Jumlah kos, jumlah perbelanjaan. 25. 25,000. Jadi jumlah dia kita kira, kita guna je summation ni. Sama okay, betul. 25,000. Okey, 25,000 ni maka kita tandakan okey 25,000. Okey, jadi dah ada 25,000. Jadi kos ni semua adalah 12,000. Jadi berapakah pulangan tahunan dia? Okey, jadi pulangan tahunan dia, pulangan pelaburan tahunan. Okey, pelaburan ni adalah, okey, kita ambil jumlah pelaburan ni 12,000. Kita bahagikan dengan jumlah keuntungan. Saya tak tulis. Keuntungan. Ya, keuntungan. 225,000. Keuntungan adalah 250,000 tolak dengan 25. tahunan jadi 225. Jadi pulangan kepada pelaburan adalah 225. Ada keuntungan dibagikan dengan jumlah pelaburan. Okey, 0.18. 0.18 ni kita tukar kepada persen adalah 2%. Teruk sekali sebenarnya. Kan? Nampak besar 250,000 setahun kan? Tapi bila kita kira pulangannya kepada jumlah nilai beli kita dah amat sikit sekali, 1.9% sahaja. Ya, setahun. Kalau bahasa Inggeris per annum ya. Okey, setahun. Okey, jadi kita dah ada pulangan pelaburan setahun. Jadi bayar balik. Jadi yang ini tempoh
Tempoh bayar balik berapa pula tempoh bayar balik ni? Jadi tempoh bayar balik ni kita boleh ambil jumlah pelaburan dibagikan dengan keuntungan. Jadi dapat 53 apa ni? 53 tahun. 53 tahun. Kan? Jadi 1/3 0.333 tu adalah 1/3 daripada 12 iaitu 4 bulan. 4 bulan. 1/3 adalah 4 bulan Okey. Jadi 53 tahun 0.3 dah 12. bulan. 0.3 darah 12. Dah 4 bulan. Dah lagi dapat dari 4 bulan. Oh, kan dia ambil belakangnya 0.3. Tapi yang belakang dia adalah 4 bulan. Oh, 0.33. Ini berat 1/3. 0.33. Darah 12. 53. Kalau kita ambil yang ujung tu desimalnya 0.33333. Okey. Jadi 6 dia dapat. yang kita ambil 0.333 bagi Jadi 12. 4 bulan. Bagi dengan 12 bulan, Okey. maka dapatlah 4 bulan. okey. Kali dengan Dia simple je. kali. Setahun 12 bulan. Jadi 3.3 lah. ya, Berapa? jadi 4 bulan. 1/3 daripada 12 bulan adalah 4 bulan. Betul lah? 3.99996 bulan. Jadi maksudnya 53 tahun. Hitung sip makin ya lah. Hitung sip makin. 53 tahun 4 bulan. Hitung sip makin apa nama? Calculator. Okey. Azmi macam mana dapat 53 tadi tu? Kalau ikut yang Excel buat manual memang dapat 53 lah. 53 kita ambil keuntungan setahun iaitu 225,000 Bagi 12 juta. 12 juta. Oh, okay, alright. Bagi 12 juta maka kita dapat 53 tahun. Tapi 53.333 ada 3333 ujung. 3333 ni kalau kita ambil ujung dia 0.3333 kita kali dengan 12 Nyomnya saya jadi 33 ya nak. Balik berapa bulan? bagi dengan 12 memang 4 dah. Yalah. Jadi kita dapat 53 tahun 4 bulan. Ya, 53 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita buat perbandingan tadi kita nak beli bangunan bagi sewa, nak beli tanah bagi sewa. Alright. Apa yang patut kita buat sebenarnya? Apa yang lebih menguntungkan? Apakah yang lebih menguntungkan? Sewa atau beli? Bukan. Kita nak buat pelaburan beli tanah atau kita nak buat pelaburan beli bangunan? Antara dua ni. Okey. Jadi yang tanah ni. Jadi Tanah lah. Pendek sikit tempohnya. Tanah 5.5%. tanah Pun 55. banyak. Ni pulangan dia 1. Bangunan 1, bangunan 2%. Lepas tu tempoh bayar balik pula 53 tahun. Kalau kita beli bangunan. 53 tahun. Kalau tanah 18 tahun je kan. Okey. 18 tahun. Sebenarnya ada lagi satu pengiraan dia lah. Jadi selalunya orang akan kira mereka kata selalunya diorang tak nak simpan, diorang nak jual balik tanah tu ataupun jual balik bangunan tu dalam 10 tahun ke dalam 20 tahun ya. Jadi bila kita jual balik tanah dengan bangunan tu kita dapat balik duit pada hujungnya. Ya. Kita akan dapat balik duit pada hujungnya. Jadi maksudnya kita dapat duit dan kita juga dapat
kenaikan harga tanah ataupun kenaikan harga harga bangunan sebagai keuntungan kita. Okey. Jadi kita dah buat dah 2 latihan, latihan pertama dan latihan kedua. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Ini barulah masuk bab topik berkaitan dengan finance ya. Kita nak kira yang berbaloi mana tak berbaloi kan. Pening kepala hotel. Okey. Buat latihan ketiga pula. Betul-betul faham? Biar betul-betul sampai betul-betul faham. Ini baru botol kewangan. Okey, okey. Jadi sekarang ada pilihan nak beli kereta. Harga kereta 100,000. Insurans kereta tu 2,500 setahun. Cukai jalan 400 setahun. Okey, servisnya pula pada tahun pertama tak ada pasal warranty. Kosong. Tahun kedua hingga tahun 5, 5,000 setahun. Berapa kos pemilikan kereta itu? Berapakah kos pemilikan kereta itu? Apa maksud pemilikan? Yalah, kita beli kereta, kita milik kereta, tapi berapakah sebenarnya kos pemilikan kereta kita? Kosnya bukan 1,000 lebih sebenarnya. Kita selalu beli kereta 1,000 tapi saya lebih dari itu Apakah kos pemilikan kereta kenderaan tersebut? Okey, kira. Dah kira dah? Puan Syida kira dah? Dah. Okey, berapa kos pemilikannya Usop? Berapa tempoh ni Encik Azmi? Ya? Berapa tempoh? Untuk setahun ke untuk 5 tahun? Kos pemilikan adalah sepanjang hayat kereta itu. Sepanjang hayat. Okey.
Apa panjang ayat petanya? Okeylah, kita ambil 5 tahun. Kos pemelikan untuk 5 tahun. 134,500. Okey, yang lain pula? Kira ya. Okey. Yang lain pula bagaimana? Belum. Belum. Saya tunggu. Ni balak Baik lek. Okay, come on guys. Sama macam Cik Usup. Dah. Consider sudah. 134,500. 134,500. Okey, yang lain ni Intan. Intan. 134,500. Sama. Zaidan. Jawapan lain. Jawapan lain. Berapa jawapan kau? Dua buah cadangan. Kalau tahun Aku sih Berapa Zaidan? Tak dengar. setahun 194,800. Okay, kita tengok ya. Yang pertama sekali beli kereta. Okey, beli kereta. Jadi hargalah harga beli Harga beli. Harga beli yang besarkan lagi lah. Tak nampak pula ni. Jadi harga belinya adalah 100,000. Sekali belilah 100,000 ya. Okey, lepas tu kos. Kos apa ni yang pertama sekali ni? Insurans 2,500. Tukar jalan 400. Servis Okey, 5,000. perbelanjaan boleh kan? Okey. Dari perbelanjaan lah. Perbelanjaan yang pertama sekali adalah insurans. Insurans adalah 2,500 setahun. Ni semua tahunan lah. Perbelanjaan tahunan. Okey. Jadi insurans ada 2,500. Okey, lepas insurans, cukai jalan 400 setahun. Cukai jalan 400. Okey, cukai jalan. Okey. Semua ni tahunan Lepas tu adalah pula servis tahun pertama kosong, 2 hingga 5, 5,000 setahun. 5,000 setahun. Jadi 5,000 setahun, dalam 5 tahun tu 4 tahun je lah. Okey, servis. Jadi 5,000 kali 4 tahun. Jadi ni ada 20,000.
20,000. Okey. 22,900. Berapakah kos pemilikan dalam 5 tahun? Okey, kira balik. Kita 22,000. Jadi jumlah perbelanjaan 5 tahun 22,900. adalah, yang ini kita campurkan saja gunakan add ni. Lah. 22,900. Okey, 22,900. Okey, jadi bila kita dah ada jumlah ni, harga belinya adalah 100. Jadi kos pemilikan kereta, okey, 5 tahun adalah, 122,000. ya betul, 100 campur 22,900. Macam mana yang dapat tadi yang 3,400 pun ada tadi hari? Ni insurans kan untuk 1 tahun saja. Betul lah? Kali 5 tahun. Betul. Betul. Saya betul. Jadi yang ini kali yang ini kali 5 tahun. Salah. Ni kena kali 5 tahun, betul. Okey, cukai jalan pun kena kali 5 tahun. 5. Tak payah kerana sebab itu kita dah kirakan dah. Kita dah kirakan. Ini kita kira. Okey. Okey, jadi ini pun saya padamkan. Jadi 34,000. 5 tahun dia 134,500. Lah. okay, 34,000. Jadi ini dah 1 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun, okey. Jadi ini perbelanjaan 5 tahun dia adalah 34,000. 34,500. Okey. Itu kos pemilikan kereta untuk 5 tahun lah. Okey, jadi harganya adalah 100,000 campur dengan 34,500, jadi 134,500. Siapa betul tahniah. Apa kan? Jadi yang ini contoh apabila kita beli sesuatu alat atau kenderaan di mana kos dia bukan hanya kos beli, tetapi lebih daripada kos beli. Jadi sepanjang hayat alat ataupun kenderaan, dia ada kos dia, kos pemilikan dia. Itulah kos pemilikan kereta yang 100,000 itu adalah sebenarnya 134,000. Okey? 134,000. Jadi banyak orang beli kereta. Dia tak fikir tentang kos pemilikannya. Sewa lah, insurans lah, cukai jalan lah, servis dan sebagainya, tukar tayar dan sebagainya. Itu sebenarnya kos dia. 134,000 untuk 5 tahun. Ya? Okey. Jadi sekarang ni katakan kita katakan kalau kereta ni lepas 5 tahun kita lupuskan. Okey, apa pula berlaku? Susut nilai. Tengok ni pula. Susut nilai. Okey, jadi sama. Jadi yang ini okey, ada perbezaan lagi. Tiga benda ni saya tambah. Jimat kos. Dia ada 2. A dan juga B. Jadi lepas yang A itu lepas 5 tahun kita lupuskan pada harga kosong. Yang B pula lepas 5 tahun kita lupuskan pada harga 25% harga belian. Maksudnya kita dapat balik duit tu. Insurans. Maksudnya. 2,500. Guys, 400.
kos sewa. Apa jimat kos sewa? Kita mun kita sin ya, mun kita sin di motor kita jimat ya lah. Kita nak ya istilahnya. Rasa ku tulak. Si iyalah. Mun kita beli motor ya, kita beli motor at the cost of 100,000. Hah? Okey dah. Sudah? Okey, sudah. Usop dah. Lo mata. Zaidal dah. Kira kos sewa, jimat kos sewa. Tak faham 4A dengan B tu, Encik. Ya, jadi yang hujung tu yang akhir sekali. Okey. A pada hujung pada tahun yang kelima akhir sekali kita lupuskan. Jadi berapa lagi jadi nilainya positif ke negatif apabila kita lupuskan tu?
Lepas tu B pula kat ujung tahun kelima tu, yang B pula pilihannya kita lupuskan, maknanya kita jual second hand. Kita dapat balik 25% daripada 100,000 tu, itu 25 apa tu, 25,000. Di hujung tahun 5 dihapuskan pada harga. Di hujung tahun 5 dihapus pada harga 25%. Cik Azmi. Ya saya. Tak faham juga. Sama lah kita Kak. Okey, tak apa. Saya akan bantu. Relax lah. Sabar. Okey, kita tukar skrin. Tak faham mampu. Dia sebenarnya macam mana? Beli kereta 1,000. Lupus tahun kelima 25%. Yang Berwarna? jimat sewa 3,000 tu macam mana pula? Iyalah. Saya pun tengah faham soalan. Kau betul faham soalan? Okey, tak apa. Tak faham soalan, tak apa. Mailek. Relax dulu ya. Okey, jadi yang ini tadi Harga jualan ada faham. Tahun naik ya 33,000. 5 tahun. 33,625. Pasik. Tu sih. Betul-betul. beli kereta ni 1,000 kita dah buat dah. Dah betul lah. Okey, insurans kereta 2,500 setahun dah kita dah buat dah. Okey. Kat jalan dah. Hmm. Okey dah. Okey, servis ni pun dah. Okey. Dah. Cuma yang baru ni yang ini jimat Belum. apa kan? Maksud apa tu? Sewa maksud dia apa ya? Okey, lepas tu yang ini lupuskan pada harga kosong. Yang ini kita saya besarkan. Okey, jadi kita buat yang pertama dulu. Jimat kos sewa kenderaan 3,000 sebulan. 80,000 jimat. Jadi maksudnya harga beli ni tadi kita ada ni harga beli ni. Kita besarkan. Dia jimat kos sewa 80,000. Okey, jadi itu perbelanjaan. Okey, jadi jimat kos lah, kita jimat kos, tambah lagi jimat kos. Guana tu. Nak tambah insert. Okey. Jadi yang ini adalah jimat kos. Jimat kos sewa. Jadi jimat kos sewa 3,000 sebulan, setahun 3,006. 3,006 setahun kan? 3,006 setahun untuk 36,000. 36,000. 3 setahun 36,000. 36,000. Betul. Jadi 5 tahun ni kita kali dengan 80,000. 5 tahun. Okey, 18,000 okey. Sebab yang 3,600 tu. 3 Dia 36,000. 36,000. 36,000. Dia setahun 36,000. tambah. Okey, dah. Okey. Okey, Okey, jadi maksudnya kita jimat RM180,000 sewa dalam masa inilah, dalam masa 5 tahun kan. Kalau tak tu kita 5 sewa. tahun. Kan? Betul. Okey. Kos jadi- jimat 80. Betul. Jadi perbelanjaan 5 tahunnya adalah 34,500. Itu kos belanja dia. Itu kos belanja dia. Kan? Jadi maksudnya kita jimat 180,000 tapi kita belanja 34,000. Kita belanja 34,000. Okey, jadi maksudnya tolak ke? maksudnya Belanjaan. penjimatan bersih kita adalah
Penjimatan bersih kita 145,500. Penjimatan bersih kita bersih Oh, adalah selama 5 tahun itu ya. Jadi adalah 180,000 tolak dengan perbelanjaan kita selama 5 tahun tu adalah 34,500. Okey. 145. Jadi nampak. Jadi kalau maksudnya kalau kita tak masukkan kos sewa yang kita jimat tu, nampak macam banyak betul belanja kita kan. 134,000 kan. Ya, tapi sebenarnya ada penjimatannya. Penjimatannya adalah sebenarnya 145,000. Jadi ini kasar, bukan mesti kasar tak faham Penjimatan kasar. Maksudnya dia tak masuk harga beli lah. Belum lagi. Jadi kita ambil pula option A. Option A dia kata kita pada lepas 5 tahun tu kita lupuskan aja. Lupuskan RM0. Harga lepas 5 tahun. Jadi kita tak dapat apa-apa. Lepas 5 tahun tak apa-apa. Jadi kita hanya dapat 145,000. Jadi bila kita lupuskan 145,000, jadi kita tolak balik harga itu penjimatan kita, tapi kita pun keluar juga 100,000 nak beli kereta tu, maka penjimatan bersih kita adalah sebanyak 145,000. Kita tolak dengan harga beli kita 100,000. Maksudnya kita ada penjimatan bersih sebanyak 45,500. Okey. Kalau kita ambil option B pula. B selepas 5 tahun kita jual dapat balik 25%. Jadi B ni kita copy balik ke sini. Okey, jadi tukar pada B. Lupuskan, dia dapat 25%, daripada 1 itu dah dapat balik 25%. 25% lepas 5 tahun. Maksud kita jual lah. Jadi bila kita jual, kita dapat balik 25,000. Lepas tu penjimatan kita adalah 145,000. Kan? 45,000. Kita dapat balik 25,000. Okey. Harga asalnya adalah 100,000. Jadi tolak 100,000 tu. Jadi kita tolak 100,000. Jadi penjimatan bersihnya adalah kos pemilikan adalah tadi tu apa tu kos jimat kos sewa. Okey. Lepas tu kita tolak kos pemilikan kereta. Lepas tu kita tolak lagi nilai beli kereta, harga beli kereta 100,000. Lepas tu kita campur balik dengan apa tu 25,000 ni. Okey. Jadi maksudnya penjimatan kita tu banyak. Okey, sekali lagi Sekali lagi kita mulakan dengan jimat kos sewa 180,000. Okey, jimat kos sewa. Tapi kos sewa ni itu adalah kasar kerana kita ada perbelanjaan. Kos pemilikan kereta setahun tu 5 tahun tu adalah 100 jumlah perbelanjaan kita adalah 5 tahun tu adalah 34,000. Kita tolak 34,000 tu. Kan? Lepas tu harga kereta kita tu adalah 100,000. Kita tolak lagi 100,000. Okey? Lepas tu kita jual dapat balik 25%. Campur balik 25%. Apa ni kejap ya. Sekali lagi. Okey.
kita jimat 180,000. 180,000. Kita tolak jumlah perbelanjaan kita 5 tahun tu adalah 34,000. Kita campur balik. Kita perlu juga menolak harga kita beli kereta itu. Harga beli 1,000. Lepas tu kita jual tu kita dapat balik 25,000 kan? Ya, kita dapat balik 25,000. Ya, jadi maksudnya penjimatan kita bukannya 45,500, tetapi bila kita dapat balik 25,000, maksudnya ya, kita penjimatan bersih kita adalah 70,000. 70,000. Jadi maksudnya berbaloi ke tidak kita membeli kenderaan? Berbaloi lah, sebabnya bila kita beli kenderaan, kita jimat 180,000. Kan? Bila kita jimat 180,000 tu, kita tolak dengan kos kos insurans dia, penyelenggaraan dia apa semua tahun. Ya, lepas tu kita tolak balik dengan harga kita beli 100,000, kita campur balik dengan harga kita dapat daripada kedai bila kita jual kereta kita sebagai second hand, maka maksudnya kita untung. Kita untung 70,500. Kalau kita lupus pada nilai kosong, ya, kita hanya untung 45,000 sahaja. Ya. Jadi ramai orang dia tak mengira apa yang ini. Dia tak kira yang ini. Jimat kos sewa. Okey. Jadi kos sewa ni nak sewa bulanan ke, nak naik Grab ke, nak naik Penda, naik Grab ke, naik MyCar ke, itu kita boleh kira lah. Berapa estimate kita setahun kan? Ya, kali dengan 5 tahun. Okey. Jadi lepas tu apakah perbelanjaan tahunan kita? Ini perbelanjaan tahunan kita. Ya. Jadi perbelanjaan kita. Okey, jadi jumlah perbelanjaan 5 tahun kita 34,000. Okey. Jadi lepas tu kita dapat kos pemilikan kereta kita 5 tahun 134,000. Okey. Tapi penjimatan kita tu adalah 145,000. Kita jimat 145,000. Ya. Jadi kita jimat 145,000, kita tolak dengan harga kereta kita iaitu 100,000, itu yang kita dapat 45,000. Ini yang pertama kita dapat. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama yang kita dapat 45,500. Dapat follow tak? Tapi kalau kita dapat jual kereta tu 45,000, naik lagi, tambah lagi 25,000. Jadi 70,500. Okey, soalan. Soalan. Ada soalan? Saya nak jawab ni soalan ni. Kita rehat ni. Part mana yang kurang faham tu saya nak jelaskan sampai betul-betul faham. Jadi macam mana? Part mana yang betul-betul yang setakat mana yang betul-betul faham dan setakat mana yang masih blur lagi? Macam mana? Okey.
Jangan usuk. Jangan usuk. Setakat ni okey ya. Nah. Dah boleh apa ni? Dah boleh dapat dia apa? Dia punya flow dia punya pengiraan lah. Jadi maksudnya bila kita membuat keputusan membeli kereta adalah satu yang menguntungkan sebenarnya. Kalau ikut pengiraan inilah, kalau betul nombor-nombor ni semua untunglah. Ya, kalau betul nombor-nombor yang kita gunakan ni, maka untung kalau kita beli kereta. Lagi menguntungkan kalau lepas 5 tahun kita jual balik pada 25% daripada harga kereta yang kita beli tu, 25,000. Tambah lagi 25,000. Jadi yang kita untung tu 70,000. Ya. Tapi kalau kita tak mengambil kira yang ini, jika kita tidak mengambil kira jimat kos sewa, ya, katakan kita tak ambil kira kos sewa ni, maka kita akan rugi sebenarnya. Ya. Kita nampak, kita kira rugi ya, tak nak beli kereta ni lah. Kan? Saya bagi contoh kereta. Sebenarnya banyak benda boleh kita kira juga di pejabat kita. Ya. Macam pemilikan komputer. Pemilikan komputer dengan menyewa komputer. Sekarang ni ada juga perkhidmatan yang menyewa komputer. Kita boleh kira yang mana lagi satu yang lebih berbaloi. Kan? Yang jimat kos sewa ni, kalau istilahnya dia termasuk dengan petrol lah ni. Tak masuk petrol. Masuk. Sebab kenapa saya tak masuk petrol? Sebabnya kalau kita guna kereta sewa pun kita kena masuk petrol. Kan kalau kita sewa kereta ikut bulan, kita kena isi tak petrol? Isi. Kalau kita beli kena isi tak? Isi. Nampak? Jadi petrol ni kita tidak kira lah sebab bila kita sewa pun kita kena isi petrol. Kita beli pun kita kena isi petrol juga. Tetapi kalau kita sewa, kita tak perlu bayar insurans dengan cukai jalan. Kita tak perlu servis. Okey. Kalau kita beli sendiri, kita kena juga beli insurans, cukai jalan dan juga kita kena servis. Saya masukkan di sini. Jadi petrol saya tak masuk Okey, tayar pun saya tak masuk sini. Tayar saya tak lengkap lah. Kalau nak lagi lengkap, masukkanlah tayar lagi. Kan? Okey, jadi maksudnya jika inilah pengiraan kita ya secara kewangan secara finance maka kita dapat memperoleh penjimatan dengan cara kita membeli dan tidak menyewa. Okey. Ramai orang kata beli lagi jimat lah. Tapi kenapa lagi jimat? Dia orang tak jawab. Dia orang tak jawab kenapa beli lagi jimat. Ini saya tunjuk dah kenapa beli lagi jimat. Ya. Sebenarnya bukan ni penyimpan bersih, ni keuntungan bersih ni. Kita untung sebenarnya. Ya. Kita ada keuntungan sebanyak 45,000 dan juga tambah lagi kalau kita dapat lagi 25,000 dalam 5 tahun, tambah lagi kita dapat keuntungan 70,000. Okey. Zaidil. Ya. Aha. Okey, tak apa. Nanti kita tengok lagi Tengok lagi beberapa contoh.
Yang dah faham, saya bagi contoh yang lagi apa tu? Lagi mudah. Puan Syida, faham Puan Syida? Faham. Faham okey, jadi kalau kita faham dan jika tidak ada soalan tak lagi? Ada soalan lagi? Puan Syida ada soalan? Puan Syida? Tak ada, okey dah. Setakat ni, alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa tak yang Puan Syida dan juga yang lain-lain ni nak belajar pada petang ni secara khusus? Tajuk yang nak dibelajar secara khusus ada tak? Tak ada Cik Azmi, free flow. Ya. Saya okey. Tak ada. Okey. Jadi kita rehat sekarang. Jam sekarang 12.45. Kita rehat sehingga jam 2.30 ya. Okey. Okey. Rehat saya 2.30, janganlah kurut dahi. Okey, memang berat sikit. Nanti saya akan tunjuk lagi contoh. Kita kena buat contoh. Buat beberapa contoh lagi baru kita betul-betul faham kan? Ya. Jadi finance ni adalah lebih rumit daripada accounts. Kerana kita nak pilih sama ada bagus ataupun tak bagus. Okey? Okey. Okey, jadi sekarang kita rehat sehingga jam 2.30. Maka tuan-tuan dan puan-puan, apabila saya membilang 1, 2, 3, kita sama-sama kita jerit, nak makan. Okey, bersedia. 1, 2, 3. Makan. Okey, kita makan dulu ya. Okey, kita kembali nanti jam 2.30 kita tengok lagi contoh-contoh yang lain ya. Okey, bagus. Bye.